share benda ni. Dan saya akan komen apa yang adalah rakyat, biasalah orang PN apa dia tak puas hati kan, semua dia tak puas hati. Satu, tol Rahmah akan bermula daripada hari ini sehingga 21 April dan juga hari Isnin 24 April, melibatkan 33 lebuh raya. Kalau zaman zaman Ismail Sabri 9 je, zaman Muhyiddin Yassin kita tak balik langsung. Dua, kerajaan dengan usaha sama pasaraya terpilih telah bersetuju menawarkan harga barangan asas bagi keperluan pengusaha Bandar Rahmah pada diskaun khas. Okey. Ketiga, diskaun lagi. Kadar khas bayaran saman mulai 1 April hingga 1 Mei ni, semua kesalahan trafik PDRM pada tahun lepas 2022 dan sebelumnya hanya RM50. Kemudian proses program pelepasan banduan secara lesen Ihsan Madani, di mana lebih 1,000 banduan akan pulang sepanjang bulan Ramadan dan Syawal. Yang ni memang program ni memang akan berlaku pada setiap hari raya. Memang akan ada, tapi akan ada proses-proses. Ini bukan special pada hari raya Madani ni je. Sebelum-sebelum ni pun pernah berlaku juga. Nombor 5, kerajaan dengan kerjasama Persatuan Simen dan Konkrit. Yang ni saya nak cerita. Serta pemaju akan menawarkan harga simen pada kadar perpatutan bagi rumah mampu bilik yang berharga bawah 300,000 ke bawah. Okey, ini akan 120 juta insentif swasta yang telah diberikan oleh pembekal simen kepada pembeli rumah melalui pemaju rumah. Insentif swasta ini dijangka mencukupi untuk pembinaan rumah mampu bilik sehingga 24,000 unit. Nombor 6, kerajaan akan menambah peruntukan sebanyak 250 juta bagi penyelenggaraan jalan persekutuan dan dan kerja tersebut akan diagihkan khusus untuk manfaat kontraktor kecil Bumiputera. Justru itu, peruntukan penyelenggaraan berkala pavement jalan persekutuan sebanyak 750 juta akan diumumkan dalam belanjawan yang meningkat kepada 1 bilion. Nombor 7, kerajaan bersetuju supaya hari Jumaat 21 bulan diisytiharkan sebagai cuti. Now, pertama sekali yang ada walang on tak puas hati, dia kata, alah setakat nak announce tol saja, tak menarik lah. Tuan-tuan, saya nak cerita macam ni lah. Kalau anda masih rasa nak bayar tol free, tapi duit itu bolehlah anda bagi kat saya. Walang on, boleh tolong kontak saya DM ke, Codih, aku tak setuju dengan kerajaan Madani ini, tol free ni aku tak nak. Biasanya aku balik kampung, pergi balik RM140, nah aku bayar dekat engkau. Dia alu-alukan, tolong DM saya. Kalau tak nak bayar kat kerajaan, boleh bayar kat saya. Tak nak tol free kan? Boleh bayar kat saya. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Boleh. Kemudian dia kata, alah Is, apa ni? Pengumuman raya. Nak umum simen, nak umum payment. Tuan-tuan, siapa kata itu pengumuman raya? Raya belum umum lagi. Itu pengumuman Perdana Menteri. Perdana Menteri memang buat pengumuman tak kira raya tak raya. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Yang pertama, walang on ni malas kerja. Perdana Menteri dia orang tak pernah umum macam ni. Yang kedua, Anwar Ibrahim ni dia kerja puasa ke, raya ke, Tambau Cina ke, Depa Bali ke, bulan puasa ni antara paling banyak travel. So, berkaitan dengan simen itu, dia bukan pengumuman raya. Dia kebetulan dia nak umum tu ada berkenaan dengan raya, ada berkenaan dengan apa yang dibincangkan sepanjang dia jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, ni bukan Muhyiddin Yassin. Berhadapan dengan wartawan pun tak berani. Nak baca apa orang kata utusan pun kena buat PDF. Ni bukan Muhyiddin Yassin, ni Anwar Ibrahim. Dia punya kerja sebagai Perdana Menteri. Dengan arti kata lain, dia datang, itu dia sebagai tugasan sebagai Perdana Menteri mengumumkan apa yang nak diumumkan pada hari itu. Itu rutin. Tak ada tuan-tuan tengok ke Anwar Ibrahim tak pernah umum, tiba-tiba semalam dia umum. Ada ke? Tak ada kan? Memang Anwar Ibrahim akan sentiasa umum. Hari ni ke, bulan lepas ke, bulan sebelumnya ke, akan datang ke, memang dia akan sentiasa ada press conference. Dan kebetulan press conference ini melibatkan banyak perkara. Ada yang kata, kenapa nak umum sekarang tentang simen? Kenapa tak umum lepas raya? Tuan-tuan, saya nak cerita, yang bincang simen tu 2-3 hari lepas. Takkan nak tunggu lepas raya baru nak cerita yang dibincangkan 2 hari lepas. Itu culas namanya. Dan tuan-tuan, saya nak cerita, kalau assignment tu kita hantar hari ni, kita dah hantar pada lecturer hari ni, lepas tu nak tunggu bulan depan nak bagi tahu lecturer, assignment dah hantar. Tak, itu menunjukkan Anwar Ibrahim ni orang yang bekerja. Yang tak nak orang yang bekerja macam ni, walang on je tuan-tuan. Walang argon dan walang on je. Tak suka Anwar Ibrahim ni bekerja. Inilah Perdana Menteri yang bekerja. Bulan puasa nak raya, orang duk cerita pasal nak raya, nak bercuti. Tuan-tuan, nak ceritalah, bulan puasa nak raya lah, produktiviti kita, rakyat Malaysia ni paling rendah. Tapi Anwar Ibrahim menunjukkan satu contoh. Walaupun nak raya, dalam puasa, dia boleh runding harga simen. Dia boleh runding harga simen, boleh bagi projek kepada kontraktor Bumiputera hampir 1 bilion ringgit.
Anwar Ibrahim boleh buat, tuan-tuan. Tapi walaupun mempertikaikan. Walaupun aku nak cerita. Simen harga murah, bawah 300,000, 24,000 unit rumah kos rendah kepada B40 dan M40 itu untuk rakyat. Bila diumumkan oleh Perdana Menteri yang manfaat kepada rakyat, tiba-tiba engkau mempertikaikan, saya timbul persoalan. Engkau nak merendah-rendahkan rakyat Malaysia ke? Sampaikan insentif yang kerajaan bagi kepada rakyat, engkau pertikaikan. Ini level walaupun ini level membangkang tu, tuan-tuan. Sampaikan bantuan kepada rakyat dipelecehkan. Memanglah kita kata, apa kena mengenai simen dengan hari raya? Tuan-tuan, siapa kata pengumuman tu pengumuman hari raya? Siapa yang kata pengumuman press conference yang Anwar buat itu adalah press conference hari raya? Siapa kata? Itu press conference hari-hari biasa. Kebetulan ada berkenaan dengan tol, berkenaan dengan cuti raya, kebetulan. Itu adalah press conference biasa sebagaimana beliau lakukan sebelum-sebelum ini. Itu bukan press conference khas pengumuman dana hari raya. Tak ada. Hari raya nanti pada hari raya lah. Ini bulan puasa. Kan? Itu menunjukkan Anwar Ibrahim ni orang yang bekerja. Bukan macam walaupun. Kan? Datang kerja, dia punya fikir nak balik dulu. Productivity, shooting down the roof. Anwar nak tunjukkan contoh pemimpin yang terbaik. Bahawa beliau seorang yang bekerja. Hari raya, hari tak raya, kan? Hari cuti puasa, orang nak raya berapa hari? Ni, semalam berapa? 18 hari bulan, 18. Hari ni 19, 20. 2 hari lagi nak raya. Anwar sekarang ni umur bekerja 2 hari Perdana Menteri. Tuan-tuan, saya tak tahu Perdana Menteri lain macam mana. Setahu saya Perdana Menteri lain 2 hari nak raya, dia orang pergi terbang overseas, tuan-tuan. Seingat saya lah, tak ada Perdana Menteri yang buat announcement pasal kerja beberapa hari sebelum raya. Yalah, pengumuman cuti tol dan sebagainya itu adalah, kita tak nantikan. Tapi ini kerja. Kan, kerja. Dia boleh runding, turunkan harga, maksudnya berunding tentang package simen. Cerita simen is 24,000 unit kos rendah, satu rumah bawah 300,000 untuk B40 dan juga M40. 24,000, tuan-tuan. Kalau kali 5 orang, melibatkan 1 juta penduduk. Kalau 5 orang, mak, anak, bini, 3 anak. 5 orang lah dalam satu rumah kan. 24,000 kalau tuan-tuan kali dengan 5 orang, berapa? 1.2 juta penduduk. 120,000. Saya nak cerita sikit tentang 2/3 rakyat Malaysia percaya bahawa Malaysia berada di landasan yang betul berdasarkan kepada tinjauan terkini. Kemudian saya akan komentar mengenai apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Baik, satu kajian telah dibuat oleh satu agensi antarabangsa, penyelidik pasaran antarabangsa bernama Ipsos. Dan kajian itu bertanyakan soalan berkenaan, adakah negara ini menuju ke landasan yang betul? Dan pertanyaan ini bukan baru sekarang. Mereka telah buat kajian ni after some time. Baik, kita tengok kajian tersebut. 2/3 rakyat percaya, 2/3, ini berdasarkan kajian April 19 bulan hari ini, 2/3 rakyat Malaysia percaya Malaysia berada di landasan yang betul, tinjauan. Kalau anda rasa macam tak adalah, aku tak percaya, sebab anda bukan rakyat Malaysia yang ditanya itu. Ini rakyat Malaysia biasa. Kalau anda ahli politik, these are not for you. Kajian yang dijalankan oleh firma penyelidikan pasaran antarabangsa Ipsos mendapati 2/3 rakyat Malaysia yang ditinjau percaya bahawa negara ini bergerak ke arah landasan yang betul. Okey. 5 bulan selepas pilihan RU15, tinjauan terbaru Ipsos bertajuk What Worries Malaysia atau apa yang membimbangkan Malaysia itu mendapati bahawa pandangan umum terhadap negara mula berubah menjadi lebih baik selepas pilihan raya November 2022 dan memuncak pada Januari 2023. Selepas 5 bulan dengan kerajaan baru, 2/3 rakyat Malaysia percaya negara berada di landasan yang betul, kata pengarah urusan Ipsos Malaysia Arun Meron dan juga pengurus penyelidik hal ehwal awam Ipsos Iris Eng dalam satu kenyataan. Menurut mereka, kajian itu mendapati kadar inflasi yang turun daripada kemuncaknya pada tahun 2023 pada 43%, bukan sahaja isu utama bagi responden Malaysia dengan 36% berpandangan demikian. Suku pertama 2023 menyaksikan lanskap ekonomi menyesuai semula kepada realiti pasca Covid dan pasca pilihan raya.
kebimbangan terhadap COVID mula menurun, manakala rasuah, inflasi dan pengangguran mula menjadi perhatian buat Malaysia. Menurut 51% responden, rasuah pula mengganti inflasi sebagai kebimbangan utama orang ramai. Ini meningkat berbanding 43% pada Januari. 35% daripada responden menyenaraikan pengangguran dan pasaran buruh sebagai kebimbangan buat mereka. Kajian juga mendedahkan bahawa rakyat Malaysia lebih senang membuat pembelian pada masa kini. Hanya 47 daripada 500 responden berkata mereka berasa selesa membuat pembelian isi rumah dan 43% mengatakan yang sama tentang pembelian penting. Inflasi berterusan menjadi antara kebimbangan utama sementara ia telah menunjukkan tanda-tanda awal aliran menurun. Inflasi sebelum ini meningkat dengan tinggi, tuan-tuan. Ditekan oleh inflasi, kejayakan ekonomi dan niat membeli pengguna semakin tergelincir daripada peningkatan sentimen pasca pilihan raya, katanya. Baik, ini merupakan page atau website yang Ipsos tersebut. Dan kalau kita tengok dalam press release What Worries Malaysia, so ini merupakan kajian tiga perkara yang menjadi perkara yang dirisaukan oleh rakyat Malaysia. Tiga perkara utama yang jadi kerisauan rakyat Malaysia. Yang pertama adalah political worries about financial and political corruption. Maksudnya tentang rasuah telah meningkat kepada 51% pada bulan Mac 2023. Tentang inflasi telah menurun kepada 36%. Kemudian tentang pengangguran telah naik sedikit kepada 35% lebih kurang. Tetapi kebimbangan rakyat Malaysia adalah top 3 adalah kepada korupsi yang melanda negara kita sekarang ini, which is true lah. Kemudian kalau kita tengok daripada segi are we in the right track? Adakah kita berada pada landasan yang betul? Kalau kita tengok kalau kita compare pada Ogos 2021 di mana negara pada waktu itu diperintah oleh Perikatan Nasional, pada waktu itu Ogos Mei lebih 50% sampai mencapai hampir 70% merasakan bahawa rakyat berada negara berada di landasan yang tidak betul. Berbanding dengan baru-baru ini, kajian mendapati 34% rakyat daripada hampir 70% telah turun kepada 34% merasakan bahawa negara berada landasan yang tidak betul dan 66% rakyat merasakan negara berada di landasan yang betul sebaik saja selepas pilihan raya. Walaupun turun daripada Januari yang lepas, namun dia masih dikatakan masih konsisten lah, di mana hampir 2/3 rakyat masih merasakan bahawa negara kita berada di landasan yang betul. Jadi daripada situ tuan-tuan, kita dapat nampak bahawa sekarang ini kita masih lagi menuju ke landasan yang betul. Namun begitu, kita kena kekalkan sedemikian. Maksudnya kerajaan membentuk perkara yang betul, terutama selepas bajet, yang itu Mac belum lagi berkenaan bajet kan. Rakyat sudah mula nampak bahawa kerajaan yang baru ini kita nak kena bantu menuju ke arah yang betul, menentang inflasi satu hal, tetapi juga yang paling utama menentang rasuah. Itu merupakan concern rakyat yang paling besar di samping kita bercerita tentang inflasi dan juga unemployment atau tidak ada kerja. Yang itu lebih kurang dalam 30 tak sampai 40%. Tetapi penentangan kepada rasuah itu semakin meningkat dan kesedaran rakyat terhadap pentingnya kita menentang rasuah itu semakin meningkat di dalam negara kita, which is a good thing. Sebab kita nak lawan benda tu, it will take time. Baik, itu dia. So